Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum, apa khabar dan salam sejahtera buat semua pelajar-pelajar. InsyaAllah hari ini kita nak sambung bab yang ketiga bagi CTU 152, etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Kita fokuskan dekat Malaysia, yang mana Ustaz harapkan pelajar-pelajar dapat menjelaskan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai dekat Malaysia ni, dan kita nak menganalisis impak-impak ataupun kesan-kesan etika dan peradaban dalam kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Ini adalah kandungan-kandungan dalam bab ini. Ada 5 perkara utama yang kita akan sentuh pada minggu ini. Yang pertama tentang faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban, komponen etika dan peradaban, Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian, warisan dan pendigitalan sejagat, serta nilai etika dan peradaban dalam kepelbagaian masyarakat. Ini antara 5 perkara utama yang kita akan ceritakan dalam slide kita pada hari ini. Dan bila mana kita nak menceritakan tentang etika dan peradaban dalam kepelbagaian masyarakat di Malaysia, kita sedia maklum dan Ustaz percaya semua faham yang mana zaman era prakolonial sebelum ini, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka lah kita ambil sebagai keywords dia, key point dia. Pada waktu tersebut dah berlakunya interaksi masyarakat Tanah Melayu dengan dunia luar, dengan peradaban luar. Datangnya pedagang-pedagang daripada China, daripada India, daripada Timur Tengah, maka secara tak langsung dah berlaku proses pertembungan antara tamadun, pertembungan masyarakat tersebut. Apatah lagi zaman era kolonial, apabila zaman kita ini dijajah oleh Portugis, Belanda, British, apatah lagi pada waktu tersebut British membawa masuk banyak migran-migran Cina dan India ke Tanah Melayu, menyebabkan ada kepelbagaian lagi masyarakat yang berlaku dekat Tanah Melayu. Dan zaman sekarang, era pasca kolonial, selepas daripada kemerdekaan, wujud kepelbagaian yang kompleks dekat Malaysia ini yang kita kenali sebagai super diversity. Sebabnya kita dah bertembung dengan macam-macam budaya, macam-macam peradaban yang dibawa masuk ke dalam negara kita yang telah tersulam. Maka unsur-unsur etika dan peradaban ini tersulam melalui proses akomodasi, alkulturasi, asimilasi, amalgamasi, dan sehingga terbentuknya kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Apa benda-benda dasi-dasi sisi ini kita akan explain sebentar lagi. Baik, kita menceritakan dah 3 minggu cerita tentang etika dan peradaban. Secara asas dia, yang nak kita faham, etika ni adalah prinsip-prinsip moral, nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan bagi seseorang individu dan sekumpulan masyarakat. Sebab itulah kita cerita sebelum ni, kalau zaman sebelum kolonial lagi, kita dah ada etika kita, tapi pada waktu itu dinamakan sebagai adab dan sebagainya. Kita nak cerita pasal etika dan kita juga nak cerita tentang peradaban. Peradaban ini adalah satu sistem ataupun tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, sesuatu masyarakat, ataupun kemajuan sesuatu tamadun tersebut. Kita duduk dekat Malaysia, kita adalah peradaban Malaysia ataupun tamadun Malaysia. Kita nak lihat bagaimana berkembangnya peradaban Malaysia itu sendiri. Baik, yang pertama, seperti mana yang Ustaz maklumkan tadi, kita nak melihat tentang pembentukan etika dan peradaban dalam kepelbagaian masyarakat khususnya di Malaysia. Di Malaysia ini, kita ada pelbagai etnik, pelbagai bangsa, semuanya dipengaruhi oleh penempatan masyarakat. Kalau Ustaz percaya, masing-masing dekat rumah masing-masing, kalau duduk kawasan-kawasan bandar, duduk kawasan-kawasan taman, di sebuah taman, kebanyakannya kita ada pelbagai etnik, pelbagai masyarakat yang duduk dekat taman tersebut. Dan apatah lagi disebabkan peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Apabila kita menjadi semakin maju, Malaysia, negara membangun yang nak menuju ke arah negara yang lebih maju, maka kita akan bertembung dengan pelbagai budaya-budaya. Sama ada budaya tu ada kalanya positif dan ada juga yang negatif. Apatah lagi sistem organisasi kita ni dah menjadi semakin teratur. Kalau compare dengan zaman-zaman dahulu, zaman Kesultanan Melayu Melaka, dah ada sistem dah ada organisasi. Kita boleh kata teratur, tetapi tidaklah begitu strategik seperti mana sekarang. Ada kementerian-kementeriannya, ada jabatan-jabatannya, ada unit-unitnya yang tersendiri, maka secara tak langsung wujud lebih banyak kepelbagaian masyarakat itu. Kita juga dekat Malaysia, kita duduk dengan bahasa serumpun yang satu dengan sistem tulisan.
kita menggunakan bahasa Melayu, menggunakan tulisan bahasa Melayu sebagai tulisan rasmi, maka masyarakat yang bukan Melayu duduk dekat tanah Melayu, mereka juga perlu mengadaptasi perkara ini, bertutur menggunakan bahasa Melayu, menulis menggunakan bahasa Melayu. Dengan sistem perundangan kita lebih cenderung kepada perundangan-perundangan yang bercorak campuran antara masyarakat dalaman, masyarakat Melayu sendiri punya peradaban dan juga hasil daripada kolonial itu sendiri. Dan apatah lagi kita semakin berkembang dengan daya reka cipta kita semakin menganjak ke arah teknologi yang lebih canggih, secara tak langsung budaya-budaya luar pun terbawa masuk ke dalam budaya tempatan. Dengan ini melahirlah banyaknya perkembangan daya kreativiti, dan dengan sistem agama dan kepercayaan dekat Malaysia ini sendiri pun ada yang berfahaman, ada yang mengikut kepercayaan Islam, ada yang mengikut Hindu, ada yang mengikut Buddha, ada yang mengikut Kristian, bahkan banyak lagi cabang-cabang dekat dalam tersebut. Maka secara tak langsung yang Ustaz nak bagi tahu, setiap faktor-faktor ini membentuk kepelbagaian masyarakat. Dengan kita duduk dekat Malaysia ni dah pelbagai etnik dah, dengan disebabkan semua benda-benda ini sekarang, maka lebih banyak lagi percambahan idea, pemikiran masyarakat itu sendiri. Baik, komponen etika dan peradaban. Semua faktor-faktor ini mempengaruhi etika dan peradaban masyarakat tersebut. Pertama, geofizikal, yang mana kita sedia maklum, tanah Melayu ni sangat-sangat strategik. Zaman dulu dipanggil Semenanjung Emas. Kerana apa? Tanah Melayu ini menjadi laluan utama bagi masyarakat timur dan juga masyarakat barat. Maka bila mana awal-awal dulu Malaysia ni ataupun tanah Melayu ni menjadi pusat tumpuan dunia, maka secara tak langsung berlakulah difusi budaya ataupun penyebaran budaya. Budaya Arab masuk ke Malaysia, budaya Cina masuk ke Malaysia, budaya India masuk ke Malaysia. Apatah lagi bila mana negara kita dijajah, budaya-budaya barat pun masuk ke Malaysia. Dan yang berikutnya, keadaan masyarakat dan demografi, yang mana kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengan aturan dan cara-cara yang tertentu. Bila mana kita hidup di bumi Malaysia yang bertuah ni, secara tak langsung kita terdedah dengan budaya-budaya masyarakat luar. Kita masyarakat Melayu sebagai contoh, kita terdedah dengan budaya-budaya Cina, budaya-budaya India. Kerana apa? Masyarakat kita ini yang kita hidup sekali. Apatah lagi disebabkan sistem ekonomi dan pasaran. Sebelum ni, sebelum era prakolonial, sebelum kedatangan penjajah lagi, pada waktu tersebut, ekonomi di tanah Melayu ini lebih bersifat ekonomi sara diri. Kita bekerja, dapat rezeki untuk hari ni, settle. Sebagai contoh, nelayan, dia dapat ikan, dia jual untuk hari ni, selesailah. Maka dia tidak berjumpa dengan ramai orang. Dia tak jumpa dengan pelbagai masyarakat. Hanya interaksi itu sahaja yang berlaku. Pada zaman kolonial pula, apabila British mengembangkan industri di Malaysia ni, di tanah Melayu ni, dia bukanya biji timah, banyak lombong-lombong biji timah, dia bukanya ladang-ladang getah dan sebagainya. Maka imigran-imigran daripada tanah besar Cina dah mula bekerja dekat lombong biji timah. Imigran-imigran daripada tanah besar India dah mula bekerja di estate-estate dan sebagainya. Waktu tu masih belum lagi banyak berlaku percampuran budaya sebab masing-masing pecah dan perintah. Kita dah cerita sebelum ni. Tetapi era pasca kolonial, apabila kita dah merdeka sekitar tahun 1970-an, yang amat berhormat Tun Abdul Razak memperkenalkan dasar ekonomi baru. Kerana apa? Pada waktu tersebut, ekonomi masyarakat di Malaysia ini tidak seimbang. Masyarakat yang paling miskin adalah masyarakat Melayu. 65% lebih kurang. Orang Melayu berada di kedudukan masyarakat miskin tegar tahun 1970-an. Kemudian diikuti oleh masyarakat India 45% lebih kurang, barulah masyarakat Cina. Maka disebabkan itulah nak mewujudkan sistem ekonomi yang stabil bagi semua masyarakat, diperkenalkan dasar ekonomi baru. Maka pada waktu tersebut berlakulah percampuran antara masyarakat ini dari sudut ekonomi dan pasarannya. Selain daripada itu, dari sudut falsafah dan pemikiran. Kalau sebelum ni ada satu falsafah pemikiran tradisional, yang mana matlamat ditentukan dan ditetapkan di mana manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara mengecapi matlamat tersebut. Bila mana kita ikut falsafah tradisional, kita dah ditetapkan matlamat oleh sebahagian pihak, biasanya pihak-pihak pemerintah dah tetapkan matlamat kita.
maka kita bergerak ke arah matlamat kita sahaja. Macam mana cara terpulang. Waktu tu kita tak banyak lagi berlaku percampuran antara pelbagai bangsa ni. Sebabnya masing-masing ada matlamat dia. Kalau contoh tadi, zaman kolonial, zaman dijajah, masyarakat Melayu ditetapkan bahawa mereka ini mesti mencuburi bidang industri asas tani ataupun industri perikanan. Maka dah ditetapkan matlamat sedemikian. Macam mana cara mereka terpulanglah. Ada yang nak cucuk tanam, ada yang bersawah ke, ada yang jadi nelayan ke apa semua. Itu cara mereka terpulang, tapi matlamat mereka dah ditetapkan. Dengan itu, pemikiran ini tak boleh bercambah. Tetapi zaman falsafah dan pemikiran moden ini, kita bagi ruang seluas-luasnya kepada semua masyarakat untuk menentukan matlamat hidup mereka sendiri dan macam mana cara mereka nak mencapai matlamat tersebut. Maka secara tak langsung dia lebih bercambah. Ada orang terlibat dalam industri beverage, industri minuman ke apa semua, maka dia berjumpa dengan masyarakat, dia jumpa dengan masyarakat Cina, masyarakat India, macam-macam. Dia akan berlaku percampuran antara bangsa-bangsa yang ada di Malaysia. Okey, ini merupakan garis masa peradaban di Malaysia. Peradaban majmuk ataupun masyarakat majmuk ni telah wujud sejak daripada Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kemudian apatah lagi sebab waktu tu dah ada hubungan perdagangan masyarakat India, China, tanah besar daripada Timur Tengah, Arab dah datang apa semua, dah wujud masyarakat majmuk. Dan pada waktu tersebut lagi, apatah lagi selepas zaman Kesultanan Melayu Melaka, kita dijajah, penjajah-penjajah banyak bawa migran-migran daripada tanah besar China dan India, dah wujud masyarakat majmuk di Malaysia, tetapi masyarakat ini tidak bersatu. Masing-masing ada ideologi mereka sendiri, falsafah mereka, pandangan politik mereka itu sendiri. Belum lagi hidup dalam keadaan yang harmoni. Maka kita sekarang ni, pasca kolonial, zaman moden selepas daripada kemerdekaan, kita nak mewujudkan masyarakat yang kepelbagaian. Kita pelbagai bangsa, pelbagai agama, pelbagai latar belakang, tak jadi masalah. Yang penting kita satu rasa, satu jiwa sebagai rakyat Malaysia. Itulah matlamat yang sepatutnya kita nak capai. Kita tak ada, kalau contoh bawa kereta tengok-tengok aksiden, kita tak adalah mentaliti kita, ini mesti Cina mabuk ni, contoh. Kita tak nak macam tu. Kita nak, ada orang aksiden, kita rasa terpanggil untuk bantu, kita bantu. Tak kisah dia latar belakang agama apa, bangsa apa, kita bantu. Baru-baru ni Ustaz tertarik bila mana ada seorang warga Malaysia dekat Johor, perempuan remaja Cina disabitkan kesalahan disebabkan langgar, ada geng-geng sekumpulan budak-budak basikal lajak atau apa semua tu, disabitkan kesalahan, di penjara 6 tahun. Sekitar sekarang ni dah 800,000, hampir sejuta masyarakat di Malaysia buat petition untuk membantah keputusan tersebut. Dan begitu juga kes Bella ke apa semua, ada seorang anak istimewa bila mana dia didera. Pelbagai masyarakat, tak kisah latar belakang bangsa, agama apa semua, bersatu hati nak membenteras benda ini berlaku. Ini yang kita nak. Biarlah kita ni pelbagai latar belakang pun, tapi bila ada datang satu perkara, kita semua bersatu padu atas nama Malaysia. Okey. Baik, proses memahami hubungan etnik di Malaysia. Dan bila kita hidup dekat Malaysia ni, kita ada pelbagai majmuk, masyarakat majmuk di Malaysia ni ada pelbagai jenis. Ada yang kita berlaku segregasi, ada yang berlaku akomodasi, ada yang berlaku alkulturasi, kita juga ada berlaku asimilasi dan amalgamasi. Apa perbezaan-perbezaan dia? Yang pertama, segregasi, yang mana hubungan yang bersifat pemisahan antara etnik-etnik di sebuah negara. Yang mana benda ini berlaku dahulu. Kebanyakannya pada zaman kolonial, kita berlaku waktu tu disebabkan tempat tinggal kita, demografi kita dipisahkan. Maka masyarakat Cina adalah hidup cara Cina, India hidup cara India, Melayu hidup cara Melayu. Apatah lagi kita ada peribumi asli. Orang Iban hidup cara Iban, orang Bidayuh hidup cara Bidayuh dan sebagainya. Ini semua dinamakan segregasi. Hidup masing-masing buat cara masing-masing. Tidaklah berjumpa antara satu bangsa ini sendiri. Tidak berlaku pertembungan antara segala bangsa-bangsa ni. Dan ada juga berlaku asimilasi. Asimilasi ini adalah percampuran ataupun pencantuman antara etnik yang berlainan sehingga membentuk
satu etnik yang lebih dominan akan menguasai yang minoriti ini tadi. Kalau sebagai contoh, Ustaz boleh bagi contoh zaman Kesultanan Melayu Melaka, apabila masyarakat Arab datang ke tanah Melayu, maka mereka pun dah hidup dengan cara Melayu, mereka pun dah jadi orang Melayu lah, golongan Syed dan Syarifah sebagai contoh. Kalau ada kawan-kawan kita yang nama dia Syed, ada yang namanya Syarifah, nenek moyang asal mereka dulu, ada salah seorang mungkin datang daripada tanah besar Arab, biasanya daripada Yaman, datang berdagang ke tanah Melayu, mereka berkahwin dengan masyarakat tempatan. Disebabkan mereka ni minoriti, maka mereka dah berlaku asimilasi, hidup dengan cara masyarakat tanah Melayu. Sebab tu gaya mereka pun sama dengan kita. Sebab mereka dah minoriti, dikalahkan oleh majoriti masyarakat Melayu. Begitu juga berlaku asimilasi golongan Cina peranakan. Kalau Ustaz boleh bagi contoh, di Cina peranakan tu sebenarnya lebih kepada akulturasi ataupun kes lain sebenarnya, tapi tak apa. Bila mana mereka datang, mereka ni minoriti, dia akan mengikut yang majoriti tersebut. Itu asimilasi. Manakala kalau formula dia nak bagi faham asimilasi ni, masyarakat A campur dengan masyarakat B, campur dengan masyarakat C, tapi B dengan C ni akan ikut A kerana A ni majoriti. Akomodasi pula adalah setiap etnik tu dia sedar dan dia hormati setiap budaya-budaya etnik-etnik lain. Yang mana setiap etnik ini bebas amalkan sahaja budaya mereka, agama mereka, adat besar mereka. Kalau etnik A, etnik B, etnik C, formula dia masing-masing amalkan sendiri. Melayu, Cina, India hidup dekat tanah Melayu ni tadi, amalkanlah budaya mereka masing-masing. Okay? Itu akomodasi. Yang penting kita faham, kenapa dia orang nyalakan tanglong ni? Ada satu perayaan yang mereka buat. Kenapa buat macam ni? Ada ni. Kenapa orang Melayu ni banyak pergi ke masjid sekarang ni? Sebab bulan puasa. Bulan puasa tak ramai lah pergi masjid surau. Gitulah kot. Mereka faham. Masyarakat bukan Melayu faham budaya kita, masyarakat kita pun faham budaya luar. Manakala akulturasi, penerimaan terhadap budaya etnik lain tanpa diolah mengikut budaya masing-masing. Yang mana kita ambil budaya-budaya masyarakat lain, etnik-etnik lain kepada budaya kita. Kita tak hilangkan jati diri budaya kita ni, tapi kita ambil benda tu. Dan ini yang sebenarnya banyak berlaku kepada masyarakat Melayu di tanah Melayu sebenarnya. Kalau formula dia masyarakat etnik A, B dan C, maka dia akan menghasilkan A, B, C. A ni akan ambil B dan C, ataupun etnik B ni dia akan ambil A dan C, ataupun etnik C dia akan ambil budaya-budaya A dan B. Kalau contoh kita masyarakat Melayu sekarang ni dekat tanah Melayu, kita mengamalkan banyak budaya-budaya, ambil sikit-sikit budaya-budaya yang baik daripada etnik Cina, etnik India. Kita bila berkahwin ada majlis persandingan, itu daripada etnik India kita ambil. Kemudian bila berkahwin juga jumpa orang-orang yang lebih tua, yang generasi lebih tua, makcik kita, pakcik kita, atuk nenek kita, kita akan jumpa mereka, perkenalkan pasangan kita apa semua. Itu semua daripada budaya-budaya Cina yang kita gabungkan. Itu akulturasi. Tak hilang jati diri kita Melayu ni, sebab masih lagi menggunakan adat-adat Melayu, tapi kita ambil sikit-sikit budaya-budaya luar. Manakala amalgamasi adalah satu proses yang terjadi apabila satu budaya ataupun ras etnik tersebut bercampur dengan etnik yang lain, akhirnya membentuk etnik yang baru. Biasanya terjadi disebabkan perkahwinan campur dan sebagainya. Contoh yang paling mudah, etnik Baba dan Nyonya. Yang mana etnik Baba dan Nyonya asalnya zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, mereka ni orang daripada tanah besar Cina datang berdagang dekat tanah Melayu ni. Bila mana mereka berdagang kat tanah Melayu, mereka menetap dekat tanah Melayu. Awal-awal berlaku akomodasi, mereka faham budaya Melayu ni, kita faham dan kita faham budaya mereka, budaya Cina. Kemudian berlaku asimilasi. Orang-orang masyarakat Baba Nyonya ni dia ambil sikit-sikit budaya-budaya Melayu tu apa semua, tapi disebabkan berlaku perkahwinan campur jadi satu etnik yang berbeza. Berlaku amalgamasi, yang mana satu etnik baru, Baba dan Nyonya. Macam tu juga bangsa Serani juga ada dekat Melaka ni. Apabila orang-orang Portugis, hasil daripada Portugis, dia kahwin dengan masyarakat tempatan, maka dia bentuk satu etnik baru, etnik Serani,
yang mana dia pakai budaya dia sendiri, hasil daripada percampuran budaya Melayu dan Portugis. Dia gabungkan. Ini amalgamasi. Okay, ada juga dulu kaum Chetty. Kaum Chetty dekat Melaka pun ada, etnik India, berkahwin dengan masyarakat tempatan, dia mewujudkan satu etnik yang baru, satu ras ataupun budaya yang baru. Baik, perkara yang ketiga kita nak sentuh Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Titik tolak dia, kenapa banyak sangat pertembungan antara budaya-budaya ni, macam mana boleh berlaku percampuran budaya, dia akan balik kepada sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Sebab daripada tahun 1400 dahulu, Melaka ni menjadi pusat tumpuan dunia. Ustaz dah cerita sebelum ni, apabila semua tamadun datang dekat Melaka, selain daripada berdagang, mereka secara tak langsung menyebarkan budaya-budaya mereka. Orang India datang berdagang ke tanah Melayu, selain daripada jual rempah ratus, mereka juga ada sebarkan budaya mereka, agama Hindu dan sebagainya. Macam tu juga masyarakat daripada Arab, selain daripada berdagang, mereka juga menyebarkan budaya Islam, agama Islam, budaya-budaya Arab juga dibawa masuk ke dalam tanah Melayu. Maka berlakulah interaksi yang mewujudkan kepelbagaian budaya dekat masyarakat Malaysia ni. Ini sebenarnya satu keunikan yang tak ada dekat negara-negara lain, yang hanya ada dekat Malaysia. Baik, apa yang berlaku bila mana Melaka ni sebagai satu tumpuan, Melaka dah jadi multiracial, etnik, semua culture, semua ada dekat Malaysia ni. Walaupun macam tu, ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Sebabnya dekat Melaka ni pun dah ada orang-orang Cina menetap, ada orang-orang India menetap. Sebab tu, dekat Melaka ada perkampungan, ada tempat dinama Keling. Dia ambil daripada perkataan Kalingam, daripada bahasa India. Memang ada masyarakat Kalingam daripada tanah besar India sana menetap dekat Melaka. Maka jadilah tempat tersebut Tanjung Keling dan sebagainya. Okay? Walaupun pelbagai agama, pelbagai bangsa, budaya dekat Melaka, tapi mereka boleh tunduk dengan pemerintahan Islam sebagai agama rasmi dekat Kesultanan Melayu Melaka pada waktu tersebut. Sultan sebagai pemerintah unggul pada waktu itu. Masing-masing boleh memahami perkara ini. Perdagangan mereka pun bersifat lancar, tak ada masalah, ikut undang-undang Laut Melaka, ikut peraturan yang sama, ada kepelbagaian budaya, tak ada masalah, kita hormati. Biar yang mana Cina ada Tahun Baru Cina, ada perayaan-perayaan ni kita bagi. Macam tu juga masyarakat India, ada perayaan-perayaan ni, kita tak ada masalah benda tersebut. Maka berlakulah kependudukan. Masyarakat luar datang menetap dekat tanah Melaka ni, dia secara semula jadi, tidak dipaksa. Kita tak tarik dia disebabkan perang, dia jadi hamba ke, tarik dia datang ke Melaka, tak. Mereka datang secara sukarela, tak ada pasport, visa, semua tak ada, tapi mereka boleh blend well, mereka boleh bercampur secara semula jadi dengan masyarakat tanah Melayu. Ini yang kita nak sebenarnya, semangat ini yang kita nak bawa sehingga pada hari ini. Baik, tapi benda ni menjadi masalah apabila kita dijajah. Apabila penjajah datang, dibawa serampang 3 mata, bukan 2 mata lah, serampang 3 mata. Bila mana mereka bawa gold, gospel and glory. Mereka bawa nakkan gold, nakkan kekayaan tanah Melayu. Gospel, mereka nak sebarkan agama. Dan glory, mereka nak tunjukkan kemegahan. Orang Eropah ni lebih hebat daripada bangsa-bangsa lain. Maka berlaku kacau bilau dekat tanah Melayu ni. Apatah lagi kita dah cerita sebelum ni, pemahaman, pemikiran, falsafah etnik, falsafah etika orang-orang barat ni, mereka pisahkan antara agama dengan kehidupan dunia. Pentadbiran, sains, apa semua, benda tu asing. Agama benda yang asing. Asalnya, kita cerita sebelum ni, etika masyarakat timur ni tak macam tu. Dia akan sekalikan, orang timur ni sekalikan agama dengan dunia. Tapi orang putih lah yang memisahkan, menyebabkan ada sedikit sebanyak terkesan kepada masyarakat kita. Maka masyarakat kita ada terpecah kepada dua. Yang berpegang kepada agama semata-mata dan ada juga yang pegang kepada hal-hal dunia. Walhal benda ni sepatutnya dalam agama kita mengajar benda ini mesti disekalikan. Baik, zaman sekarang, apa yang jadi apabila pendigitalan sejagat? Seluruh dunia beralih kepada arah digitalisasi. Maka teknologi maklumat sekarang ni banyaknya dikuasai oleh Barat. Kita sedia maklum benda ni. Dia bagi banyak cabaran besar sebenarnya. Sebab apa? Media-media ni dimainkan peranan dalam proses membina kesepaduan etnik.
Bila mana barat tadi, falsafah dia dipisahkan agama dengan dunia, maka dalam internet pun secara tak langsung apa yang dibawa adalah pemisahan antara hal-hal dunia dengan hal-hal agama. Budaya-budaya barat ni banyak sekarang ni dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, dan dia sekarang ni dah mula ke arah penjajahan budaya. Impak dia ke atas etika dan peradaban ini dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, meningkatkan taraf hidup dan muka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sempadan. Asas dia adalah positif dan negatif dia. Bila mana sekarang ni kita berlaku percampuran budaya melalui digital, ada impak-impak baik dia. Kita dapat berhubung dengan pelbagai masyarakat. Kita boleh jumpa macam-macam budaya-budaya luar, makanan-makanan luar, bahasa-bahasa yang pelbagai. Tetapi pada masa yang sama, benda-benda yang tak elok pun dah bawa masuk ke dalam negara kita. Budaya, kalau ingat dulu waktu zaman-zaman sekolah, budaya punk, skinhead, gotik, kan? Ada benda tu kan? Mana datang tu? Itu semua hasil daripada impak digitalisasi. Kita pun dah terikut. Sebab masalah orang Melayu ni, dia mudah terpengaruh. Orang Melayu ni cukup mudah terpengaruh. Datang sikit, benda baru je nak ikut. Benda baru je nak ikut. Ni yang kita jadi masalah dia. Kesan dia dekat masyarakat kita. Baik. Kita cerita tadi, dekat Malaysia, ada pelbagai etnik, pelbagai bangsa, pelbagai agama dan kepercayaan. Sebenarnya ada impak-impak baik. Ada kesan-kesan baik yang kita boleh ambil daripada masyarakat, daripada agama Islam, masyarakat Melayu, ajaran Buddha, etnik-etnik Cina, ajaran Hindu, daripada etnik-etnik India, apa yang dibawa oleh Barat dalam ajaran Kristian ya. Ada beberapa perkara-perkara baik yang sebenarnya kita boleh ambil untuk menjadikan Malaysia ni sebuah negara yang harmoni. Pendek kata, kalau semua agama, semua orang dekat Malaysia ni amalkan agama mereka masing-masing, mereka memahami konteks agama mereka, mereka faham etika dan budaya, adab-adab bangsa-bangsa mereka, sebenarnya Malaysia ni kita boleh hidup dengan aman. Tapi hakikat dia benda tu tak berlaku. Okey, yang pertama Islam. Banyak yang Islam bawa kepada kita, ajar kepada kita, yang sebenarnya bukan orang Islam sahaja boleh amalkan benda ni. Orang-orang bukan Islam pun boleh ambil pengajaran ni. Pertama, konsep adalah adil. Adil ni meletakkan sesuatu pada tempatnya, bagi hak kepada orang yang berhak. Itu konsep adalah yang Islam bawa benda ni. Maka sebenarnya kita boleh gunakan dekat semua bangsa. Kalau semua bangsa faham konsep adalah, dia ni tak berhak jadi pemimpin, jangan jadikan dia pemimpin. Dia ni sesuai untuk jadi ahli perniagaan, latih dia jadi ahli perniagaan. Dia ni macam ni, kita bagi dia tempat yang sepatutnya. Dia orang miskin, dia sepatutnya kita bagi bantuan yang sewajarnya kepada dia, kita bagi. Ini konsep adalah. Dia bukan pukul rata, bagi hak kepada orang yang berhak. Yang kedua, syaja'ah. Syaja'ah ni sifat berani, yang mana kita mempertahankan kebenaran. Itu prinsip syaja'ah yang Islam perjuangkan. Kalau mana ada satu kisah dulu dekat Eropah, waktu zaman Islam mula baru nak masuk Eropah, pada waktu tersebut ada seorang wanita muslimah. Sebenarnya kisah ni memang masyhur. Wanita muslimah ni diganggu oleh sekumpulan lelaki-lelaki Eropah. Bila ganggu, ada yang kata dia tarik tudung dia semua sampai terbuka. Wanita ni rasa malulah, dia punya maruah dia kan. Dia menangis-menangis, dia menjerit. Al-Mutawakkil, khalifah pada waktu tersebut, zaman Abbasiyah. Dia tanya, Al-Mutawakkil, mana kau apa semua? Dan Allah Ta'ala takdirkan, khalifah pada waktu tu dengar yang mana ada wanita di Eropah, wanita Muslim di Eropah dihina macam tu, maka dia memperjuangkan hak wanita tersebut. Maka ini yang kita nak, konsep berani mempertahankan kebenaran. Yang berikutnya, hikmah. Islam bawa kita ke arah hikmah. Hikmah ni satu kebijaksanaan hasil daripada ilmu. Belajar je, tak amalkan, dia belum hikmah lagi. Kita belajar, kita hadamkan ilmu yang kita ada, kita hadamkan, kita fikir, maka jadilah kita orang yang berhikmah. Maka bila orang tersebut martabat ilmu dia lebih tinggi, dia memahami disiplin ilmu tersebut, semua masyarakat Malaysia ni sepatutnya senang. Tak adalah pergaduhan dekat dalam Facebook, dalam Twitter tu apa semua, hentam sana, hentam sini. Sebab masing-masing ada hikmah dia. Tapi hakikat dia benda ni tak berlaku sampai sekarang. Baik, ada ifah.
menahan diri daripada perkara-perkara yang berbentuk kemaksiatan, daripada segala nafsu-nafsu syahwat, segala kemewahan-kemewahan dunia. Kita tahan diri kita, bermaksud kita ada iffah kat situ. Yang mana kalau semua masyarakat di Malaysia faham konsep iffah ni, benda yang keseronokan dunia, benda yang membawa kepada kemudaratan, kita tak payah buat benda tu. Kita tahu benda ni ada kerosakan. Tak kisahlah apa-apa sahaja. Kita hindarkan benda tu, Malaysia ni boleh aman. Dan yang berikutnya, hurriyah, kebebasan. Islam bagi kebebasan kepada semua masyarakat, semua manusia, tak kisah siapa, selagi mana dia tidak melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Makanya kita bagi kebebasan itu kepada semua. Kita bagi mereka peluang. Kalau orang tu nak berniaga, kita bagi peluang kepada orang, siapa sahaja nak berniaga. Orang tu nak belajar, kita bagi keluasan seluas-luasnya kepada siapa sahaja nak belajar. Itu konsep hurriyah. Okay, ini yang kita boleh ambil, yang Islam ajar, yang boleh semua masyarakat ni ataupun mana-mana penganut di Malaysia ni boleh amalkan, bukan sekadar Islam sahaja. Yang berikutnya, adat-adat Melayu, yang bukan sahaja orang Melayu perlu faham dan amalkan, begitu juga masyarakat-masyarakat lain. Sebabnya orang Melayu ni dia ada falsafah dia. Sebab orang Melayu ni tinggi dengan akal budi dia, yang mana dia ada budaya-budaya dia apa semua. Contoh dia, peribahasa-peribahasa Melayu yang sangat-sangat signifikan, yang boleh diamalkan. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kita faham maksud dia. Nak didik seseorang biar daripada benda kecil. Sebab apa? Dia ambil daripada falsafah buluh tu kalau nak dah besar, nak lentur kan, nak ubah suai bentuk buluh tu tak boleh dah keras. Tapi waktu dia masih lagi rebung tu, waktu dia jadi anak tu, kau nak piuh kanan kiri ke, kau nak lenturkan, dia tak jadi masalah. Ringan sama ada jinjing, berat sama dipikul, buat sama-sama. Hubungan persaudaraan, air dicincang takkan putus, budi bahasa, orang berbudi, kita berbahasa, banyak lagi. Sebenarnya peribahasa, peradaban Melayu ni yang sangat sesuai kita hayati, kita amalkan. Itu cerita pasal Islam Melayu. Yang berikutnya, bagi masyarakat Cina dan berfahaman Buddha, sebenarnya diajarkan bagi mereka ini 5 kebaikan, sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh setiap individu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita pun boleh amalkan. Walaupun kita ni orang Islam, tak semestinya kita tengok, apa ni Buddha ni ajar semua benda salah. Tak, ada yang kebaikan yang kita boleh ambil. Orang berfahaman Buddha ajar supaya bersopan santun, kita boleh terima sebab benda tu sesuai, selaras dengan apa yang Islam ajar. Hati terbuka, berlapang dada, kebolehpercayaan, ketekunan, bersikap lemah lembut. Begitu juga dengan 5 hubungan, 5 relation yang masyarakat ajaran falsafah Cina ajar kepada kita. Jaga hubungan pemerintah dengan menteri. Kita dah jadi pemerintah, bawah kita mesti ada anak-anak buah kita. Jaga hubungan tu. Kalau kita buat kerja seorang, takkan jadi. Macam tu juga hubungan abang dengan adik, adik-beradik, hubungan bapa dengan anak, jaga. Hubungan suami isteri, hubungan antara sahabat, jaga. Sebab Islam pun ajar kita benda yang sama, hablum minan nas, jaga hubungan sesama manusia ni tadi. Ini falsafah Cina dan juga Buddha. Manakala India ataupun agama Hindu, ada juga kepercayaan falsafah mereka yang kita boleh ambil, yang kita boleh fahami, boleh kita terapkan sampai sekarang. Fahaman duka. Sebenarnya bahasa Melayu kita sebut berduka. Berduka tu kita sedih kan. Makna ada kesengsaraan yang berlaku. Ke arah nirwana, kebenaran tentang penghapusan kesengsaraan dan mencapai matlamat. Dia ajaran Hindu Buddha bagi tahu, ajaran Hindu bagi tahu kita, dia ada satu matlamat dia, nirwana, matlamat akhir dia. Kita hidup kat dunia ni, tak selesai kat dunia je, dia menuju kepada nirwana. Sama juga Islam ajar kita, benda yang hampir sama sebenarnya. Trisna, kebenaran tentang sebab-sebab kesengsaraan, dia ajar kepada kita. Kalau kita ni ditimpa musibah, mungkin benda tu reflect dengan kita. Mungkin ada sesuatu benda buruk yang kita buat disebabkan Tuhan balas balik kat kita. Ini hukum karma. Kan, what you give, you get back. Ini apa yang ada dalam agama Hindu yang kita boleh hayati, yang kita boleh selaraskan dengan agama Islam. Kalau kita berfahaman Islam, macam tu juga yang berfahaman Kristian dan sebagainya. Benda ni sebenarnya bagus untuk kita amalkan. Okay? Dan juga fahaman-fahaman lain yang ada dalam agama Hindu. Begitu juga ajaran Kristian yang dibawa oleh fahaman oleh masyarakat Barat.
Kristian dia berpegang kepada satu kitab dia yang dipanggil Holy Bible dia tu. Holy Bible ni asalnya dipisahkan kepada dua, Old Testament dan New Testament, perjanjian lama dan perjanjian baru. Old Testament ni, perjanjian lama ni dipegang bukan sahaja oleh orang Kristian, bahkan oleh orang-orang Yahudi. Kerana dalam tu ada dia bagi tahu at least 10 commandment, ada 10 rukun yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Kita orang Islam pun percaya Nabi Musa, maka Nabi Musa bawa 10 suruhan kepada masyarakat Yahudi, umat-umat Nabi Musa, dan juga diguna pakai oleh masyarakat Kristian kemudian. Antaranya ini 10 10 commandment yang ada dekat dalam Old Testament. Sembah Tuhan yang satu, hormati ibu bapa, jangan kedekut sangat, jangan membazir sangat, hidup bersederhana. Dan jangan terlibat dengan pembunuhan kerana takut kebururan, takut pula kita anak-anak kita lapar, tak ada makanan, kita ni miskin, lahir-lahir je anak tu bunuh, lahir-lahir tinggalkan, buang kata-kata. So dah dalam Old Testament dah cerita benda tu. Maka kita kalau mana orang-orang yang berfahaman Kristian dia faham benda ni, dia amalkan, selesai masalah. Begitu juga kita orang Islam. Jangan laku perzinaan sesuka hati, jangan bunuh orang sesuka hati, prihatin terhadap anak yatim, mengutarakan janji, berlaku jujur dan adil dalam perhubungan, jangan hidup ni sombong, bongkak. Ini 10 commandment, 10 rukun yang diajar oleh Nabi Musa yang katanya ada dalam Old Testament, yang dilengkapkan dalam Old Testament. Sebenarnya ajaran-ajaran ini Islam pun ajar benda yang sama. Dan satu benda yang pelik lah sebenarnya, masyarakat barat sendiri pun dia tak amalkan apa yang ada. Nak salahkan masyarakat barat pun tak juga. Kita orang Islam sendiri pun kadang tak amalkan apa yang ada dalam Quran. Begitu juga dengan mereka. Mereka pun tak amalkan apa yang ada dalam agama mereka. Kalau mereka amalkan benda-benda ni, masyarakat dunia ni hidup aman. Kita tak ada bunuh-bunuhan, tak ada berzinaan berlaku apa semua. Tapi realiti sekarang ni, banyak pornografi tu apa semua, memang punca dia daripada barat itu sendiri. Dan bahkan dalam New Testament, yang dalam Holy Bible, ada juga bagi tahu utamakan etika, berakhlak mulia, jangan hina orang lain. Jesus, Nabi Isa AS, kalau kita orang Islam, jadikan dia sebagai tauladan. Begitulah juga kita. Sebabnya semua Nabi adalah tauladan sebagai contoh kepada kita. Cari keredaan Tuhan, cintai jiran, jangan aniaya jiran apa semua. Islam pun ajar benda yang sama. Dan juga jangan menipu orang, cintai orang lain seperti mana diri sendiri. Bahkan Nabi Muhammad pun bagi tahu kita tidak beriman, tidak lengkap iman seorang tu selagi mana dia tidak mencintai saudara-saudaranya seperti mana dicintai dirinya sendiri. Jangan bersifat tamak, jauhi perkara-perkara yang haram, dan juga be humble, sentiasa berendah diri dan sebagainya. So, ini apa yang diterapkan dalam agama Kristian. Sebenarnya semua masyarakat boleh amalkan benda ni kerana semua agama ajar ke arah kebaikan yang hampir sama. Okay, sebagai renungan untuk kita bersama, ini Syed Qutb bagi tahu kepada kita. Ada yang kata Syekh Muhammad Abduh yang cakap benda ni. Dia kata dia pernah pergi ke barat sebab Syed Qutb ni hidup tahun 1900 something, baru lagi. Dia kata dia pernah pergi ke barat, tapi dia pergi ke barat, dia lihat Islam, ajaran Islam tapi tak ada orang Islam kat sana. Islam tanpa Muslim. Tapi bila dia pergi ke timur, ke negara-negara Islam, dia melihat Muslim tanpa Islam. Apa maksud dia? Kebanyakannya ada sebahagian-sebahagian. Ini yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Abduh. Dia pergi ke barat, dia melihat dekat barat tu persekitaran dia bersih. Bukanlah semua tempat, tapi tempat yang dia pergi tu ada banyak yang bersih. Sedangkan yang paling banyak menekankan aspek kebersihan ni adalah orang Islam. Sebab tu dia kata dia pergi negara barat, dia melihat adanya amalan Islam tapi tak ada orang Islam. Tapi dia pergi ke timur, kawasan-kawasan, kebanyakannya, minta maaf cakap, ada sebahagian-sebahagian tempat Muslim dekat negara-negara Islam, contoh Pakistan, dekat Bangladesh, negara yang majoriti Muslim. Tempat tersebut majoriti Muslim, tapi amalan Islam itu sendiri pun kadang-kadang tidak dizahirkan. Begitulah juga dekat Malaysia. Malaysia kita bangga majoriti beragama Islam. 60% orang Melayu dekat Malaysia ni patutnya semuanya beragama Islam. Tapi di mana nilai-nilai Islam tu sendiri? Kalau semua mengamalkan, faham dan amalkan apa yang dibawa oleh Islam, sebenarnya aman. Begitu juga kalau orang-orang Kristian dekat Malaysia ni, dia faham apa yang ada dalam agama mereka dan mereka amalkan, aman.
Begitu juga masyarakat Buddha, masyarakat Hindu. Apa yang ada dalam agama mereka, mereka amalkan. Kita hidup bertoleransi macam ni. Tak ada perpecahan antara kaum. Okey? Maka sebagai kesimpulan, etika dan peradaban penting pada hari ini sebagai menjamin kesejahteraan masyarakat di Malaysia. Perbezaan agama dan budaya bukan penghalang dalam membentuk masyarakat majmuk di Malaysia ke arah interaksi yang positif. Kita cerita tadi memang macam-macam. Kita ni datang, ada yang datang daripada tanah besar Cina, India, datang daripada tanah Arab, pelbagai budaya, latar belakang, pelbagai agama. Tapi ini sebenarnya bukan penghalang kalau masing-masing faham apa yang dibawa oleh agama dan budaya mereka, kita centralizekan, kita gabung, jalinkan, maka dia jadi amal Malaysia ni. Penghayatan etika dan peradaban yang mampu menghadapi fahaman-fahaman sekular yang membantutkan perkembangan nilai agama itu sendiri dalam pemikiran manusia. Sebabnya semua manusia ni hidup mereka perlu beragama. Bila mana tak kisahlah agama apa pun, sebab dah ditetapkan oleh Tuhan, manusia ni mesti ada agama yang mengikat dia, yang menjaga dia. Kalau mana kita faham benda ni, kita mesti ada agama, agama bawa ajar kita ke arah kebaikan, maka tak ada dah fahaman-fahaman sekular, tak ada fahaman-fahaman ekstremis dan sebagainya. Ustaz rasa cukup setakat itu yang Ustaz boleh kongsikan kepada semua pelajar pada minggu ini. InsyaAllah kita akan buat discussion lebih dekat dalam kelas nanti. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.